Taala, nescaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu pengurniaan keberkatan limpah-limpah berkatnya daripada langit dan bumi, akan tapi mereka mendustakan rasul-rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksaan disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Tuan Pertua, ayat ini menggariskan panduan kepada kita bahawa aspek keberkatan dalam kehidupan ini merupakan perkara yang penting. Kita bukan hanya memberi fokus kepada nilai-nilai bersifat fizikal dan kebendaan semata-mata dengan mengabaikan nilai pembangunan kemanusiaan, kerana tamak dan sikap haloba manusia tidak akan habis-habis. Ya, sebagaimana ingatan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilekakan untuk mengumpul harta sehingga kamu diusung ke kubur. Oleh kerana itu, pembangunan yang seimbang di antara keperluan fizikal dan spiritual mesti juga diberi perhatian dalam belanjawan pihak kerajaan. Dan kita lihat bahawa dalam fokus kepada nilai-nilai kebendaan semata-mata akan mendedahkan kepada kita soal beberapa perkara yang akan boleh merosakkan pembangunan manusia dan pembangunan negara. Untuk itu, bajet pada kali ini saya lihat bahawa memberi juga perhatian soal tanggungjawab golongan-golongan yang kaya atau disebut sebagai T20, golongan T20 yang maha kaya dalam bajet disebut untuk menyumbang kepada golongan yang miskin atau golongan yang susah. Apa yang jelas kepada kita bahawa pembentangan tersebut tidak memperincikan mekanisme bagaimana penyaluran tanggungjawab golongan T20 ini supaya dia dapat jelas kaedahnya, formulanya dan mekanisme yang perlu dibuat. Tanpa mekanisme yang jelas, dia hanya menjadi satu retorik yang tak dapat dilaksanakan bila kita turun ke bawah. Saya lihat dalam konteks Islam, dia jelas, dia merupakan satu kewajipan, dia sebut sebagai zakat. Khuz min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kata Rasulullah SAW, ambillah daripada golongan kaya mereka dan diberi kepada golongan miskin di kalangan mereka. Ya. Apa yang jelas ialah hasrat besar untuk menamatkan golongan miskin tegar yang dalam kaedah syarak disebut sebagai fuqara, bukan al-masakin, tapi golongan al-fuqara ni ya, sentiasa disebut oleh Allah Taala dalam 8 golongan yang layak menerima zakat. Saya juga sebagaimana yang disebut oleh Sempurna tadi, agak khawatir tentang tempoh masa yang ada. Kita hanya ada masa 8 bulan dan kerajaan telah nak menamatkan golongan miskin tegar dalam tempoh 8 bulan yang ada. Ya, dan sebagaimana disebut tadi, Dewan Negara belum luluskan bajet kita dan itu juga akan ambil masa. Dan saya fikir bahawa sesuatu perancangan mesti jelas. Ya, jangan akhirnya pada hujung penilaian kita terhadap prestasi keuangan negara, akhirnya kita mendedahkan kegagalan kita dalam mencapai target yang telah kita letakkan. Tuan Pertua, saya menyambut baik tentang kesediaan Bernas bagi menyumbang 30% keuntungan kepada penanam padi. Ya, alangkah baiknya kalau keuntungan syarikat-syarikat lain sebagai contoh Top Glove ya, yang mengauk keuntungan jutaan ringgit ya, membekalkan sarung tangan kepada dunia pada waktu COVID-19 berlaku, juga turut menyumbang kepada penoreh-penoreh getah yang berdepan dengan masalah kos dan kenaikan dan kadar harga getah yang sangat tidak stabil dan tidak mampan. Tindakan kerajaan menaikkan 20 sen sebenarnya tidak banyak membantu. Kerana di waktu yang sama, hari ini penoreh getah berdepan dengan masalah penyakit yang melanda hampir seluruh negara. Ya, sebelum ini kita dapati pisang. Sampai sekarang kerajaan tak ada penyelesaian bagaimana untuk mengatasi masalah penyakit yang melanda penanaman pisang kita. Hari ini penanam getah juga berdepan dengan masalah yang sama. Ya, getah meluruh 3 kali setahun dan menyebabkan susu tidak keluar hasil dan penoreh getah berdepan dengan masalah yang serius. Saya ingin dapat penjelasan berapakah keluasan penoreh getah yang telah dijangkiti penyakit ini dan apakah mekanisme yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tuan Pertua, dalam bajet yang lalu, Menteri telah pun mengumumkan untuk menamatkan 6 projek tempatan banjir. Dan dengan penamatan ini disebut bahawa kerajaan dapat penjimatan 2 bilion. Saya rasa pelik sebab projek yang nak tamatkan itu belum dimula pun. Belum laksana pun, belum ada surat sujud terima pun, belum lantik kontraktor pun. Bagaimana kerajaan tiba-tiba boleh umum nak tamat benda yang belum mula? Yang peliknya dapat penjimatan.
Saya fikir kalau kita tunda projek tersebut, bukan penjimatan, kerajaan akan berdepan dengan kerugian. Sebab setiap kali penangguhan projek ini, dia akan melibatkan kos yang lebih meningkat. Yang keduanya, dia juga turut mendatangkan kesan kepada setiap kali musim bencana berlaku. Negara kerugian antara 6 ke 7 bilion setiap kali banjir berlaku. Saya fikir saya dapat penjelasan. Mana projek dalam pembentangan Tambun menyebut 3 projek, iaitu RTB Sungai Golok fasa 3. Fasa 2 pun belum bermula. Fasa 3 kontraktor pun belum dilantik. Macam mana boleh jimat? Yang kedua, projek Dui Fungsi Sungai Rasau, kontraktor belum dilantik pun lagi, baru peringkat perundingan. Itu pun belum dilaksanakan, masih di bawah Kementerian Kewangan. Apatah lagi RT Segamat yang diumumkan. Saya fikir Dewan perlu dapat penjelasan yang jelas terhadap perkara ini, kerana Yang Amat Menteri yang dalam sesi lalu melihat bahawa peruntukan 15 bilion yang diberi, sebab sebahagian besar projek yang tertunda ini daripada RMK 9 lagi. Ya, sebab tu saya menyambut baik hasrat Yang Amat Menteri yang sesi lepas yang telah memperuntukkan satu jumlah yang segera supaya isu banjir dapat kita muktamadkan dan kita tidak lengah-lengahkan. Dan saya harapkan jangan setiap kali bertukar kerajaan, akhirnya apa yang telah dirancang terpaksa dirombak balik dan terpaksa diubah semula, seolah-olah apa yang dibuat dalam sistem sama ada tender terbuka atau tender terhad ataupun runding terus kepada perkara yang segera, dia masih lagi dalam peraturan yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan. Jangan minta laluan. Minta maaf. Terima kasih Ketua. Berkaitan dengan projek tempatan banjir, setuju atau tidak Kementerian bahawa apa yang dicakapkan oleh Tambun itu mungkin tak faham apa yang dicakapkan ataupun dia tak tahu apa yang diperkatakan, macam burung tiung bercakap. Setuju atau tidak? Terima kasih. Burung tiung tu saya setuju. Sebab dia pun tak faham apa yang dicakap. Dan saya fikir bahawa kita perlu Dewan mendapat penjelasan yang jelas tentang isu ini. Ya, Tuan Yang Dipertua, soal tempatan banjir ini dan merupakan perkara fenomena yang berlaku akibat perubahan iklim yang sangat ketara mutakhir ini. Semalam satu jalan di Keratung telah terputus kerana banjir, kerana hujan turun dengan lebatnya. Dan sekarang banjir tidak lagi berlaku di kawasan yang biasa. Dia akan berlaku di kawasan semua. Fenomena perubahan iklim ini memerlukan satu penelitian khusus. Saya menyambut baik hasrat pihak kerajaan yang telah pun membentuk kementerian yang dinyatakan jelas tentang perubahan iklim dalam kementerian tersebut hari ini. Isunya ialah agensi alam sekitar ataupun perubahan iklim ini belum diwujudkan lagi di peringkat kementerian. Saya berhasrat untuk meminta supaya pihak JPA khususnya menyegerakan pelantikan unit perubahan iklim ini. Sebab kita ada komitmen di peringkat antarabangsa dan kita juga penelitian terhadap beberapa akta-akta yang melibatkan perubahan iklim yang perlu disegerakan. Saya memahami situasi yang ada di peringkat kementerian sewaktu saya berada di sana dan perlunya ditambah kaki tangan. Baru-baru ini Dewan Yang Mulia kita telah pun meluluskan suatu akta Rang Undang-Undang Kualiti Air Sekeliling Pindaan 2022 di mana kita telah pun menaikkan had denda sampai 10 juta ringgit dan kita juga meningkatkan kadar kompaun. Tetapi yang jelasnya penguat kuasa kita, staf jabatan sekitar ni sangat tidak mencukupi. Satu negeri ada 2 saja cawangan jabatan alam sekitar. Tak mungkin mereka boleh memantau seluruh negeri tersebut. Tuan-tuan sekalian, ahli yang berhormat, Tuan Dipertua, bila berlaku satu kes pencemaran yang melibatkan sungai ataupun udara dan sebagainya, penguat kuasa perlu segera supaya pembuktian dapat diambil pada waktu kejadian. Kelewatan sampai ke tempat kejadian menyebabkan bukti akan hilang, pendakwaan tak boleh nak buat. Dan ini di antara cabaran-cabaran besar. Saya simpati dengan apa yang berlaku dan saya minta supaya pihak jabatan JPA khususnya dan pihak kementerian dapat meneliti perkara ini supaya penambahan staf, kaki tangan dan agensi-agensi yang melibatkan perubahan iklim dapat kita laksanakan. Akhirnya saya dengan masa yang ada, saya nak sentuh sikit soal pembangunan yang seimbang di antar negeri. Dalam sesi lalu kita ada wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Saya fikir bahawa projek perkara ini perlu diteruskan. Dalam bangunan yang ada baru ni, kita jelas seolah-olahnya kerajaan
menyenaraikan 6 negeri ini sebagai negeri kuat maju. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Apa makna kita senarai kalau peruntukan kita tak bagi? Ya, kita menyenarai setiap tahun negeri miskin. Royalti minyak dibatalkan. Sedangkan untuk makluman, waktu perjanjian royalti minyak yang dibuat dengan Kelantan dan negeri lain, yang diadakan perjanjian tersebut, ya, kita dapati isu 3 Batu Nautika langsung tak termasuk dalam perjanjian. Ya, perjanjian yang diadakan pada 9 Mei 1975. Sedangkan perjanjian ataupun Akta Laut dan Wilayah Akta 750 diwartakan pada 17 Jun 2012. Mana mungkin perjanjian baru yang dibuat nak membatalkan, nak menghadkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Dan saya fikir ini langkah yang sangat tidak adil. Untuk makluman, Sabah dan Kelantan 2 negeri yang menolak akta ini, ya, Akta Laut dan Wilayah Akta 750, kerana melihat bahawa akta ini sengaja digubal untuk menyekatkan peluang-peluang negeri tersebut untuk mendapatkan hasil bagi negeri. Dan ternyata sekarang terbukti alasan diberi kerana di luar daripada 3 Batu Nautika. Soalnya Terengganu yang berpuluh tahun dapat royalti pada waktu itu di bawah peraturan mana? Dan saya minta bahawa perkara ini dapat dipertimbangkan dengan rapi dan supaya pembangunan yang seimbang dapat kita teruskan. Tak guna kita bicarakan negara-negara yang hanya melibatkan pembangunan di tempat tertentu, sedangkan rakyat kita di luar bandar, di negeri tertentu terus terpinggir, dan ini akan menimbangkan jurang yang besar pada masa hadapan. Jadi Pertua, saya fikir itu ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, Pucak Borneo peraturan mesyuarat. Cara berapa tu? Peraturan mesyuarat 36/12. 36/12 bacakan. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang melirukan Dewan adalah disifatkan menghinakan Dewan. Datuk Yang di-Pertua, semalam saya mendengar dengan teliti hujah dan juga perbahasan yang berhormat semalam. Oh, semalam kena bangkit semalam. Tak boleh bangkit hari ini. Sebab ini adalah amat penting, Datuk Yang di-Pertua, sebab kita nakkan harmoni di dalam kerajaan perpaduan kita ini. Semalam kena bawa semalam, YB. YB kena bangun dah semalam. Dah lepas dah. Dah lepas. Dah lepas. Minta maaf, YB. Okey, tapi yang paling penting, kalau boleh, janganlah beliau keluarkan kenyataan sedemikian yang boleh mengganggu-gugat keadaan kerajaan perpaduan kita ini, kerana ia seolah-olah memberi gambaran bahawa kerajaan GPS tidak memperjuangkan hak Sarawak. Jadi kalau boleh beliau, saya nak bagi pesan kepada semua wakil-wakil rakyat perpaduan ini, jangan kita mengambil kesempatan ini untuk mengganggu-gugat dan mengambil kesempatan untuk cucuk di antara satu dengan yang lain. Saya sayang kerajaan perpaduan ini dan jangan sampai kita bertelagah dan kerajaan ini dinoktahkan oleh ketua-ketua parti. Dan saya tidak mahu juga PMX kita ini menjadi XPM, sebab saya sayang kerajaan ini. Jadi Tuan Yang di-Pertua harus menyuburi Dewan kita ini supaya kita boleh bekerjasama. Baik. Point Terima taken. kasih. Terima kasih, Pucak Borneo. Silakan Baram. Terima kasih. Terima kasih Pucak Borneo. Datuk Yang di-Pertua, salam Malaysia Madani. Pada bahas Tita Duli Yang Mulia tempoh hari, saya membangkitkan berkenaan dengan perbezaan jurang pembangunan di kawasan Sarawak, Sabah dan juga beberapa tempat di kawasan Melaya ini. Dan setiap kali kita ada bajet, kita di kawasan Bandalaman, khususnya saya di kawasan pendalaman di Baram, di Sarawak, sangat mengalu-alukan bajet-bajet yang begini. Sebab kita tahu, dan inilah satu-satu caranya untuk kita menjarakkan ataupun merapatkan jurang pembangunan di antara kita ini, agar pada masa akan datang kita berhenti cakap pasal pembangunan yang tidak seimbang ini. Jadi pada hari ini, Datuk Yang Betul, saya izinkan saya untuk menyenaraikan
beberapa isu khususnya berkenaan dengan kawasan Baram yang saya pasti dan yang saya yakin akan menjadi satu gambaran yang betul yang menunjukkan betapa jauhnya jurang pembangunan di kawasan-kawasan di negara kita ini. Kita tahu dan saya dengar dari beberapa hari kita dah bahas bajet ini bahawa ada kita cakap berkenaan dengan lebuh raya. Ada kita cakap dengan yang lebuh raya yang 2-3 len. Tetapi pada hari ini Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengatakan bahawa kita di kawasan Baram, di kawasan pendalaman di Sarawak, kita bercakap berkenaan dengan jalan balak ini. Dan jalan balak ini masa hujan licin, masa kemarau berdebu. Dan inilah keadaan yang kita ada di kawasan Baram. Dulu mungkin adalah syarikat balak yang mau repairkan jalan ini. Tetapi sekarang ini kita dah balak pun dah mau habis, jadi semua jalan-jalan ini terabai pada hari ini. Maka dengan ini saya ingin mencadang dan merayu kepada pihak-pihak yang berkenaan tidak lain daripada kerajaan perpaduan yang kita ada pada hari ini supaya benar-benar melaksanakan agar kalau tak dapat dibina baru pun kita terima dulu, kita pun mau supaya jalan ini yang kita ada di kawasan Baram dan kawasan luar bandar agar dapat direpair, agar dapat diguna supaya perhubungan yang ada di antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar ini dapat kita hubungi. Dapatlah orang yang sakit, dapatlah orang yang tua, dapat pergi ke pusat bandar untuk mendapat perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang ada. Saya mohon supaya peruntukan khas daripada pihak Kementerian Keuangan untuk membaik pulih jalan-jalan balak di kawasan luar bandar, terutamanya di kawasan Baram. Moga-mogahan ini akan jadi hubungan kita, sebab kita tahu masa COVID dulu, COVID pun dia apabila kita alami pandemik COVID dulu, kita kata oh masalah ini, masalah itu, dan terbukti bahawa COVID itu adalah satu juga berkat kepada kita supaya kita ini manalah tahu bukan kita minta ada COVID, tetapi kita mau supaya hubungan jalan ini dapat kita kekalkan ini. Dan secara khusus Yang Berhormat Baram, saya minta laluan sikit saja. sikit saja boleh. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Baram. Saya dengar dengan teliti dan saya amat simpati dengan Parlimen Baram. Parlimen Baram, setujukah Yang Berhormat Parlimen Baram bahawa anak kelabit anak kita, anak orang ulu anak kita sudah tiba masanya tak payah kita nak buat kajian, tak payah kita nak buat perancangan lagi. Bagus dilaksanakan saja sekarang ini dalam kerajaan madani ini untuk memudahkan dan mensejahterakan dan kita menoktahkan penderitaan rakyat. Setujukah Yang Berhormat Baram? Okey, jadi sebahagian daripada saya punya ucapan. Terima kasih Puncak Borneo. Jalan yang saya maksud ini jalan yang dari Lapuk pergi ke Kilo 10, pergi ke Bario dan juga pergi ke Long Jekitan. Dan selain daripada itu dari Pekan Lapuk pergi ke Long Loyang ataupun Long Ayak. Mohon ini jalan utama kita. Jalan balak ini bukan yang lebuh raya. Kita mahu ini dijadikan pada tahun ini. Selain daripada itu, Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, saya juga mahu semput berkenaan dengan sekolah Dayut. Popular topik ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan sebab sudi datang ke kawasan Baram. Moga-mogahan ini akan menjadi contoh kepada semua menteri lah, supaya datang ke kawasan luar bandar termasuk Baram ini dan juga meluluskan beberapa peruntukan untuk sekolah daif di kawasan Baram.
Kita dalam kawasan Baram kita ada 2 pejabat PPD. Satu di bawah Miri dan satu lagi di kawasan Baram. Jadi saya mohon supaya sekolah Daif ini seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun, ini akan menjadi fokus utama, antara fokus utama kita pada tahun ini. Moga-mogahan dalam tahun ini semua sekolah di kawasan Baram akan dibaik pulih. Semoga ini sebab kita tahu di kawasan Baram apabila saya bangkitkan masalah ini 2 tahun yang lepas, 1 setahun yang lepas, jawapan yang kita dapat ialah bahawa tapak yang belum lagi ada ini. Ini saya rasa ini adalah dia punya birokrasi saja ni. Moga-mogahan semua ini akan dihapuskan. Saya percaya Kerajaan Negeri Sarawak sedia memberi tapak yang ini kepada sekolah-sekolah ini, kepada kerajaan persekutuan. Moga ini akan jadi kita punya SOP. Kalau tak ada tapak pun, sebab seperti yang disebut dalam Dewan ini, sekolah ini adalah penting untuk pembangunan negara kita ini. Moga-mogahan SK Long Bemang, SK Long Lelang, Sungai Peking, Pengarah Intui, Long Je, Long Jegan, Long Bangak, Long Miri, Umar Bawang dan seterusnya akan dibangun ataupun dibaik pulih pada tahun ini. Yang ketiga, Datuk yang betul ialah berkenaan dengan kesihatan. Pandemik sudah mengajar kita banyak. COVID dulu dan masa pandemik, klinik-klinik kesihatan inilah yang menjadi pusat vaksinasi masa itu dulu. Tetapi keadaan kita dalam klinik itu bukan kata bagus, tapi sangat-sangat uzur. Sampai atap pun, bumbung pun bocor. Bekalan elektrik pun tak ada. Inilah keadaan yang kita ada. Jadi kita mau semua klinik ini di kawasan Baram, kita ada saya rasa dalam lingkungan 20 lebih klinik di kawasan Baram. Jadi saya mohon pihak kementerian untuk meluluskan peruntukan untuk klinik-klinik di kawasan Baram. Sebab kita tahu klinik kesihatan Long Lama yang sudah mengalami tanah runtuh 2 tahun yang lepas sampai hari ini. Saya ingat kalau saya sebut dengan orang kampung, saya akan kata, maaf, ini sudah habuk pun tak ada. Inilah keadaan tu. Jadi saya percaya dengan kerajaan perpaduan yang kita ada ini dapat dilaksanakan. Sama juga dengan klinik kesihatan Longsan. Ini jauh di pendalaman. Mohon ini juga dipercepatkan. Tender saya percaya peruntukan kewangan sudah ada. Tapi proses dia yang mungkin lambat. Mungkin dia pakai perahu kot. Jadi klinik-klinik ini perlu diperbaiki seperti klinik Long Tran, Long Bangak, Bario, Ulu Teru, Long Bemang, Long Naah, Long Je dan seterusnya ini. Semua klinik ini semungkin umur saya ada. Ataupun separuh umur saya. 60 siri sudah. Jadi perlu dipercepatkan ini. Yang keempat ialah berkenaan dengan penerbangan ke luar bandar ini. Kita ada dia punya penerbangan, tapi dihadkan kepada 9 orang oleh kerana kapasiti dari segi keselamatan. Jadi perlu ditengok ini. Mungkin saya pun saya pun kurang pasti sama ada kalau kapasiti penerbangan tu 18 orang, sama ada kerajaan bayar subsidi untuk 18 orang ke ataupun untuk 9 orang tu saja. Ini perlu ditengok. Ini perlu imbas kembali sebab jalan kita jahat. Jadi ini perlu dibuat.
Dan juga kita punya Bario, penerbangan lapangan terbang Bario. Sampai kita buat 9 orang satu penerbangan, baik lagi besarkan lapangan terbang ini. Dan yang terakhir ini ialah, sebab masa tidak mengizinkan, ialah konektiviti, internet. Kalau di luar bandar, kita kata, oh internet ada, sebab ada apa nama tu yang kita ada tu ialah Connect Me itu. Connect Me yang ada. Jadi kita saya mohon ke pihak kementerian, tengok balik ini barang, sebab wifi ada. Itu dia punya kuali itu ada. Tetapi dia punya akses tu yang tidak ada ini. Kuali untuk masak babi. Dia macam ini. Ini yang keadaan yang berlaku di kawasan pendalaman. Jadi mohon ini ditengok, dilihat semula. Jangan ada saja bangunan tetapi tidak ada kerusi. Jangan tidak ada saja electricity tapi tidak ada current, orang kata. Ini yang jadi di kawasan pendalaman. Moga ini dalam bajet tahun ini akan diselesai dan akan dikekalkan selama-lamanya ini. Moga dengan itu kita di GPS Sarawak tubuhkan kerajaan perpaduan, dan saya mau petik apa yang mendiang Tun Denan sebut dulu. Inilah perjuangan kita di Baram, dan juga ini juga perjuangan GPS dan dengan kerajaan perpaduan ini. Dia punya pantun ni yang Dato' yang betul. Silakan. Dia kata, Nyo Gading Puncak Maligai, sayang ketupat berisi inti, hancur badan tulang berkecai, belum ku berhenti. Ini perjuangan GPS demi untuk kerajaan perpaduan yang kita ada, untuk kita sama-sama laksanakan masyarakat Hidup Madani GPS Malaysia. Dengan itu saya sokong bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih Baram, terima kasih. Sekarang saya jemput Tanah Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang juga untuk sesi perbahasan Undang-Undang Perbekalan 2023. Pada kesempatan ini sekali lagi, hari pagi tadi saya dah ucap, tapi sekali lagi saya dan rakan-rakan Perikatan Nasional ingin mengucapkan selamat Hari Tentera Darat ke-90 yang disambut pada hari ini. Sudah pastinya tiada terkira banyak jasa dan budi yang telah ditaburkan oleh semua warga Tentera Darat selama 90 tahun ini kepada tanah air kita yang tercinta. Tanpa tentera, negara kita pincang huru-hara, tiada pembela. Tanpa tentera, peniaga bimbang tidak tidur malam, takut diancam si durjana. Tanpa tentera, negara asing hilang hormat menganaktirikan bangsa kita. Tanpa tentera, keamanan dan kesejahteraan berjuta rakyat tiada sentosa. Tanpa tentera, penat perih kemerdekaan hancur musnah menjadi hamba di bumi sendiri. Kepada semua warga tentera darat khususnya dan semua anggota tentera amnya, percayalah, kami di pihak Perikatan Nasional sentiasa mendengar keluhan, rintihan dan mencuba sehabis baik untuk memperjuangkan kepentingan serta kebajikan saudara-saudari agar terbela. Jadi pada hari ini saya ingin mengambil peluang untuk membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai beberapa isu yang menyentuh mengenai aspek pertahanan negara, kebajikan anggota tentera dan kesejahteraan veteran Angkatan Tentera Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik perhatian khusus dalam bajet 2023 terhadap keperluan perolehan baru dan kepentingan aspek penyelenggaraan aset Angkatan Tentera Malaysia. Pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam ucapan bajet 2023 pada minggu lepas mengenai keputusan kerajaan untuk memulakan projek perolehan kapal littoral mission ship atau LMS
untuk tentera laut Diraja Malaysia sudah pastinya memberi sedikit rasa kelegaan kepada anggota TLDM yang kita tahu sekarang terpaksa menggunakan kapal-kapal usang yang sudah berusia hampir setengah abad. Ya, kita ada kapal yang umurnya lebih dari 50 tahun yang masih dalam beroperasi. Sudah pasti usia kapal yang sudah usang ini mempunyai kekangan-kekangan tertentu yang tidak dapat diatasi dengan kerja-kerja perbaikan ataupun tindakan memanjangkan usia kapal tersebut, atau di sini yang disebut Service Life Extension Program, SLEP dengan izin. Walau bagaimanapun, saya sedikit khawatir dan memerlukan penjelasan daripada Kementerian Pertahanan, kerana jika diperhatikan bajet yang diperuntukkan untuk MINDEF pada tahun 2023 adalah berjumlah 17.7 bilion. Ini merakumi bajet mengurus atau OE berjumlah 11.4 bilion dan juga bajet pembangunan ataupun DE berjumlah 6.3 bilion. Daripada jumlah kedua-dua peruntukan ini, OE dan DE, berapakah jumlah sebenar yang diperuntukkan untuk tujuan kapal LMS sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Ini kerana 17.7 bilion untuk tahun 2023 adalah tiada peningkatan signifikan daripada jumlah peruntukan tahun 2022 yang berjumlah 16 bilion. Yang meningkat hanyalah sebanyak 300 juta sahaja kepada bajet OE dan 1.3 bilion untuk DE. Ini mengambil kira pengumuman Yang Amat Berhormat Tambun sangat jelas di Dewan Yang Mulia ini bahawa perolehan kapal LMS untuk TLDM akan menggunakan bajet 2023. Jadi berapakah jumlah peruntukan sebenar untuk perolehan kapal LMS ini dan berapa jumlah kapal LMS yang dipersetujui untuk perolehan kerajaan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun pada minggu lepas. Saya ingin bertanya kepada MINDEF, apakah pelaksanaan perolehan kapal LMS ini kali ini masih menetapkan prosedur wajib supaya MINDEF memerlukan persetujuan atau keputusan akhir dari Kementerian Kewangan dalam keputusan akhir pemilihan aset atau keupayaan yang diperlukan oleh TLDM? Jika ya, saya ingin mencadangkan supaya peranan MOF dalam perolehan-perolehan aset ketenteraan pada masa hadapan hendaklah dikurangkan hanya kepada peringkat menetapkan siling peruntukan sahaja. Bagi aspek lain-lain hal seperti pemilihan jenis kapal LMS, pemilihan reka bentuk atau syarikat yang membina kapal tersebut dan penentuan pensenjataan dan lain-lain spesifikasi aset, wajarlah diberi kepercayaan sepenuhnya kepada MINDEF bersama end user, iaitu tentera darat, tentera laut, tentera udara yang akan menggunakan aset berkenaan. Prosedur keputusan akhir atau pemilihan muktamad aset-aset kenderaan yang diguna pakai sekarang yang ini perlu mendapatkan persetujuan akhir daripada MOF hanya akan melambatkan lagi proses perolehan dilaksanakan. Malah, situasi ini akan memberi ruang kepada pihak-pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan untuk mengaku sebagai pakar atau subject matter expert untuk mempengaruhi penentuan aset yang bakal digunakan oleh pihak tentera. Situasi ini sudah pasti akan melemahkan lagi pelaksanaan projek secara keseluruhan. Ini mengambil kira situasi sama yang berlaku sebagaimana masalah ketirisan perolehan aset tentera yang lain, termasuklah projek Littoral Combatant Ship LCS seperti yang kita semua sedia maklum. Tambahan lagi, kenapakah perlu wujud situasi supaya MINDEF mesti mendapatkan persetujuan daripada MOF berkaitan aspek pemilihan aset yang sesuai untuk ATM sedangkan peruntukan sudah pun dipersetujui dan disediakan terlebih dahulu oleh pihak MOF ataupun EPU. Jabatan Perdana Menteri mengambil kira hakikat bahawa mereka bukanlah pakar dalam aspek perenjataan dan keupayaan ketenteraan. Lebih-lebih mereka juga bukan penggunaan akhir yang akan menggunakan aset tersebut. Sebab saya tahu bagaimana satu masa penggal lepas apabila Kementerian Pertahanan bersama user telah pun menentukan aset ini hendak digunakan oleh end user, tetapi bila sampai di peringkat MOF mungkin ada pihak-pihak tertentu ke apa yang berlaku bertukar keputusan. Akhirnya pihak kementerian terpaksa buat rayuan sebelum keputusan yang asal yang diperakui oleh MINDEF diterima balik. Jadi Datuk Yang Bertua, pada hari ini saya tak dapat larilah dari keperluan untuk menyentuh mengenai isu kemelut skandal kapal LCS yang sedang dihadapi oleh kerajaan dan ingin menyampaikan kegugusaran ramai pihak
mengenai keputusan terkini kerajaan untuk mengurangkan jumlah bilangan kapal LCS daripada 6 kepada 5 buah. Yang mana kapal yang pertama LCS ini sepatutnya sudah diserahkan pada tahun 2019. Ini dah 2023, satu kapal pun tak siap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan di Dewan Yang Mulia ini pada 20 dan 22 Februari yang lalu, jumlah siling peruntukan kapal LCS akan dikekalkan kepada 9.1 bilion walaupun jumlah kapal telah dikurangkan, iaitu dulu 91 untuk 6 kapal. Sekarang ini 9.1 bilion juga, tapi untuk 5 kapal. Ya, jumlah ini tentunya tidak termasuk kos-kos lain yang timbul akibat daripada masalah keunsangan peralatan di dalam inventory sedia ada Bossert Naval Ship BNS dan juga kos tambahan variation order yang baru dalam fasa mobilisasi termasuk bayaran ganti rugi atau pampasan kepada syarikat ketiga jika ada untuk menamatkan perlibatan mereka bagi membolehkan syarikat BNS bekerjasama dengan pihak vendor atau pihak original equipment manufacturer OEM dari luar negara untuk kelangsungan projek LCS ini. Persoalan saya adalah apakah jaminan MINDEF supaya kapal LCS 1 hingga yang kelima akan diterima TLM ini tidak akan ada berlaku sebarang pengurangan keupayaan kombatan sebagaimana objektif asal projek ini dilaksanakan dulu. Sebenarnya kita sedia maklum, kapal LCS ini seharusnya berupaya untuk menjaga aspek pertahanan negara untuk pelbagai domain, iaitu merakumi domain laut, darat dan udara. Walaupun ia adalah aset kapal yang sentiasa berada di atas permukaan air, kapal LCS ini juga sepatutnya bersifat halimunan dengan dilengkapi dengan persenjataan yang menggerunkan, canggih dan efektif seperti surface to air missile dengan izin yang bertaraf dunia. Apakah jaminan dari MINDEF akan aspek dan perancangan keupayaan persenjataan ini kekal terpelihara bagi kapal LCS? Kita tidak mahu situasi kapal NGVV kelas Kedah TLDM berulang semula di mana kapal LCS juga terpaksa diturunkan taraf sebagai fitted for but not with bagi menyerap kos-kos tambahan termasuk kos VO yang timbul ataupun kos bayaran pampasan dari rundingan international agreement untuk meneruskan projek LCS ini. Jaminan dari MINDEF sangat penting supaya TLDM mendapat aset yang canggih sebagaimana yang mereka gariskan dahulu dalam perancangan asal. Datuk Yang di-Pertua, selain daripada menyentuh aset kesiagaan aset kapal laut untuk anggota TLDM, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada MINDEF di atas keputusan yang terkini yang terakhir untuk mempertamatkan perolehan aset udara Flight Lead-in Trainer Light Combat Aircraft ataupun Fleet LCA untuk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Saya percaya keputusan untuk memilih KA-50 dari Korea Selatan ini telah dibuat secara rapi dan teliti oleh pihak TUDM sendiri. Keputusan ini juga tepat mengambil kira keperluan semasa dan kesinambungan aset-aset sedia ada yang digunakan oleh TUDM terutama pada enjin General Electric jenis Block F404 yang juga digunakan pesawat Hornet F-18D sedia ada TUDM. Tambahan pula penjataan yang boleh dipasang pada pesawat KA-50 ini boleh diintegrasi daripada peluru berpandu pesawat Hornet TUDM sedia ada termasuk latihan ground crew kemudian hangar dan situasi ini akan menjimatkan lagi pembelanjaan wang awam. Walau bagaimanapun saya masih perlu menarik perhatian pihak MINDEF untuk kekal berusaha untuk merunding dengan kerajaan Kuwait untuk memperolehi lebihan aset Hornet F-18D mereka yang bakal dilucut tauliah dalam masa terdekat. Perolehan aset pesawat Hornet F-18D daripada Kuwait ini akan membantu menutup kelompongan aset TUDM sehingga tahun 2030 mengambil kira gangguan bekalan alat ganti pesawat Sukhoi 30 MKM dari Rusia akibat perang di Ukraine dan juga pemberhentian operasi pesawat MiG 29N. Saya rayu supaya MINDEF berusaha gigih mendapat sekurang-kurangnya 8 hingga 10 buah pesawat Hornet Kuwait bagi melengkapkan sekurang-kurangnya satu skuadron penuh pesawat tempur jenis ini di bawah TUDM. Tambahan lagi maklum balas yang saya terima, anggota TUDM sangat berpuas hati dengan prestasi pesawat ini walaupun ianya sudah hampir 30 tahun digunakan dengan melengkapkan
satu skuadron penuh pesawat Hornet TUDM. Ia akan membantu dalam pelaksanaan operasi harian mereka, termasuklah kawasan zon maritime sementara menunggu pesawat LCA dari Korea Selatan mula beroperasi pada tahun 2026. Datuk Yang Bertuah, akhir sekali ya, sesungguhnya aspek kebajikan anggota tentera sangat penting dalam memastikan mereka sentiasa fokus untuk melengkapkan tugas menjaga keselamatan di perbatasan. Justru, saya menyambut baik penekanan yang diberi oleh kerajaan dalam hari-hari perbekalan kali ini memperuntukkan 500 juta untuk kerja-kerja membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera Rekat yang sedia ada. Namun saya juga perlu menekankan bahawa sudah tiba masanya supaya kerajaan atau MINDEF menimbang atau menilai semula cadangan membaik pulih rumah-rumah rekat yang sedia ada yang sudah berusia 50 tahun dan tiada lagi kondusif untuk diduduki. Adalah lebih tepat sekiranya rumah-rumah flat 4 tingkat rekat yang sedia ada dalam kem-kem seluruh negara untuk dirobohkan saja dan dibina rekat yang baru dengan keluasan yang lebih selesa bersama kemudahan moden yang lebih kondusif merakumi Dewan Serbaguna, Taman Permainan, Rumah Mesra OKU dan Warga Emas bersama sistem pemberitaan dan kubahan yang lebih moden. Persoalan saya adalah apakah bajet 500 juta yang diumumkan oleh kerajaan ini akan turut melibatkan ubah suai dan renovasi flat 4 tingkat yang sudah usang dan tidak relevan untuk diperbaiki. Sekiranya ada, bolehkah peruntukan ini digunakan untuk membina rekat yang baru yang lebih restari untuk kemudahan Angkatan Tentera. Jadi saya juga untuk MINDEF mencontohi kaedah pelaksanaan yang dibuat oleh yang berhormat Bera sewaktu beliau menjadi Menhan dahulu, di mana penyediaan rekat untuk anggota tentera di kawasan Bukit Jalil pada tahun 2021. Sekurangnya standard dan kualiti rumah rekat pada masa hadapan hendaklah tidak kurang daripada blueprint rekat yang terhadap di Bukit Jalil yang lengkap dengan pelbagai bentuk kemudahan. Datuk Bertua, okey, saya nak sentuh kawasan saya ini kerana masa pun dah tak ada lagi. Tadi kata ini akhir sekali, landing dah ni. Tanah Merah merupakan kawasan luar bandar, Datuk Yang Bertuah dan rakan. Ia merupakan Tanah Merah ni merupakan kedua selepas Kota Baru. Tanah Merah memerlukan lebih banyak lampu-lampu jalan kampung dan juga banyak longkang-longkang tersumbat memerlukan peruntukan tambahan daripada KPKT. Dan juga saya juga ingin memohon menuntut janji apabila dulu mantan Menteri Belia Sukan iaitu Saudara Khairi Jamaluddin telah berjanji untuk membina sebuah kompleks sukan, hingga hari ini belum tertunai lagi. Dan Tanah Merah ada IKBN tetapi khusus yang di IKM sangat terhad, lebih banyak. Dan juga Tanah Merah sudah di mana MARA telah pun membeli tanah untuk diwujudkan MRSM pada tahun RMK ke-9. Hingga hari ini masih belum terbina. Bilakah MRSM ini akan dibina? Dan akhir sekali kepada penggemar-penggemar durian Musangking. Ya, saya jemput datang ke Tanah Merah kerana Tanah Merah lah tempat asal usulnya durian Musangking. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya jemput Tenom. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2023 ini. Tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas kejayaan membentangkan Belanjawan 2023 yang bersifat inklusif dan selari dengan komitmen kerajaan untuk memastikan setiap aspek diberikan perhatian khusus di dalam memastikan agenda kemakmuran negara dapat dicapai. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Tambun di dalam ucapan beliau yang memperuntukkan sejumlah 6.5 bilion bagi tujuan pembangunan kepada negeri Sabah, iaitu peningkatan sebanyak 200 juta ataupun 3.1% berbanding bajet yang diumumkan sebelum PRU ke-15 dengan peruntukan berjumlah 6.3 bilion. Malah sekiranya hendak dibandingkan dengan bajet 2022, ianya peningkatan yang jauh lebih tinggi sebanyak 1.34 bilion ataupun 26%. Sudah pastinya peningkatan ini menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun prihatin dan tidak meminggirkan aspek pembangunan negeri Sabah. Namun demikian, peruntukan seperti ini saban tahun tidak berjaya dihabiskan, bukanlah kerana kegagalan kerajaan negeri untuk menjayakannya, namun kerana ianya berpunca daripada karenah birokrasi yang menjadikan peruntukan ini lambat disalurkan kepada kerajaan negeri Sabah.
Kelewatan akibat birokrasi ini mengakibatkan ada projek pembangunan tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang sama. Kesannya, berlaku lebihan peruntukan yang tidak digunakan dan terpaksa dipulangkan semula kepada kerajaan persekutuan dan permohonan baru perlu dikemukakan untuk tahun berikutnya. Justru itu, saya mencadangkan agar baki peruntukan tersebut tidak dipulangkan kepada kerajaan persekutuan. Sebaliknya, ia disimpan ke dalam tabung amanah negeri agar projek pembangunan yang dirancang dapat diteruskan bagi memastikan agenda untuk membangunkan Sabah ini tidak tergendala. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mengemukakan permasalahan rakyat yang kritikal di kawasan yang saya wakili di pedalaman Sabah ini. Saya ingin menarik perhatian di Dewan Yang Mulia ini agar pihak kerajaan mengambil perhatian membantu sebahagian rakyat di daerah Tenom dan daerah kecil Kemabong, di mana tanah mereka terperangkap di tengah-tengah tanah yang diusahakan oleh penjajah British suatu ketika dahulu, yang kini telah dimiliki oleh Sime Darby di Ladang Sapong yang terletak di daerah kecil Kemabong. Agar lokasi-lokasi tanah penduduk kampung yang mereka telah lama duduki dan mempunyai tanaman, saya mohon agar kerajaan membantu penduduk kampung ini mengeluarkan tanah mereka daripada kandungan tanah Sime Darby Berhad. Di samping itu, saya mohon supaya pihak Sime Darby mempertimbangkan satu lokasi tanah milik pekerja estet di Sapong yang tidak diguna pakai sejak mula supaya memberikan lot tanah kepada pekerja-pekerja tempatan yang sudah bersarah dengan mengambil kira bakti dan jasa mereka dalam membangunkan ladang tersebut sejak sebelum kemerdekaan Malaysia lagi. Permohonan ini penting disebabkan apabila mereka menjangkau usia tua dan berpencen secara mutlak, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Justru itu, bagi menyelesaikan permasalahan ini, saya memohon agar formula mekanisme kontra yang bersifat menang-menang di antara Sime Darby, pekerja estet tempatan dan juga kerajaan menerusi pertukaran tanah ataupun land swap yang sama nilai di antara tanah kerajaan persekutuan dengan tanah milik Sime Darby Plantation, bagi membolehkan pekerja tempatan ini di Ladang Sapong terjamin kehidupan mereka dengan mempunyai tanah dan kediaman buat mereka dan keluarga mereka. Saya difahamkan pihak Sime Darby Plantation tiada halangan untuk menyerahkan tanah mereka untuk tujuan ini sekiranya kerajaan bersetuju untuk menggantikan tanah tersebut dengan tanah milik kerajaan persekutuan. Saya mohon belas kasihan dan pertimbangan Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, menyedari hakikat bahawa kewujudan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur Indonesia pada masa akan datang berupaya untuk membangunkan sektor pertumbuhan ekonomi bernilai trilion ringgit dapat dilimpahkan di kawasan sekitar pedalaman Sabah. Maka saya mencadangkan agar diwujudkan projek laluan rel keretapi Trans Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Indonesia dengan kerjasama ketiga-tiga negara ini. Kewujudan projek laluan rel keretapi Trans Borneo akan memperkasakan lagi kerjasama daripada aspek ekonomi di antara Malaysia, Indonesia dan Brunei yang dibina sebelum ini menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN, Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, BMP-IAGA. Selain itu, impak daripada pembinaan projek laluan keretapi ini juga akan meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi penduduk setempat, pembangunan infrastruktur, membuka peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, mewujudkan pemandaran baru dan membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi di bandar-bandar sepandan menerusi pelaburan baharu dalam sektor hub kargo, komersial, pembinaan serta paling penting adalah daripada segi pemasaran, hasil pertanian dan pembuatan penduduk kampung dapat diekspor keluar menggunakan pengangkutan ini. Saya juga mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan cadangan pembinaan jalan raya
penghubung Pan Borneo yang sedang dalam pembinaan, iaitu Kota Kinabalu ke Sepitang, agar memasukkan lagi satu jalan penghubung daerah Melalap ke daerah Membakut yang sekian lama diimpikan dan dinantikan oleh penduduk di pendalaman di pantai barat dan pantai timur Sabah. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun 2021, sebanyak 50 juta ringgit telah diperuntukkan di Tenom bagi membina tempatan banjir sepanjang 4.4 km untuk mengurangkan banjir di Pekan Tenom. Pada hemat saya, tumpuan pembinaan tempatan banjir ini tidak wajar hanya difokuskan di kawasan Pekan Tenom sahaja. Sebaliknya, ia perlu diperluaskan di kawasan-kawasan kampung yang turut terjejas apabila dilanda musibah banjir sehingga mengakibatkan kerugian kepada penduduk kampung dan malah tanaman mereka musnah. Justru itu, saya mohon di dalam bajet 2023 ini agar kerajaan menyediakan peruntukan untuk membangunkan tambahan tambatan banjir di kawasan kampung yang sering dilanda banjir ini. Tambahan juga pembinaan parit-parit bagi mengatasi masalah banjir di kawasan Kampung Saga Laut, Kampung Barajumpa, di Sapong, Kampung Seri Menanti dan kampung-kampung yang sering dilanda banjir kilat walaupun hanya ketika hujan yang sedikit. Selain itu juga, sungai-sungai di Tenom seperti yang terdapat di kawasan Kampung Batu-Batu, Kampung Inubai, Kampung Pal Seberang, kawasan sekitar Kemabong dan juga Melalap yang kini berhadapan dengan isu hakisan sungai yang sangat serius sehingga mengakibatkan kemenangan jiwa dan juga kesan daripada hakisan tersebut yang merebak ke jalan raya mengakibatkan retakan dan runtuhan rumah penduduk kampung. Malah yang lebih teruk lagi ialah penduduk kampung banyak kehilangan berpuluh-puluh ekar tanah mereka akibat hakisan sungai ini. Justru itu saya mohon agar tembok hakisan dibina di sepanjang sungai-sungai di Parlimen Tenom yang berlaku hakisan. Masalah bekalan air di daerah Tenom telah berlarutan sepanjang 15 tahun disebabkan tiada tindakan konkret oleh pihak kerajaan walaupun telah diajukan, dikemukakan permohonan kepada kerajaan dan menyebabkan ada rakyat yang terpaksa minum air yang tidak dirawat. Oleh yang demikian, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon agar kerajaan meluluskan permohonan daripada Jabatan Air Daerah Tenom bagi tahun ini. Menyentuh berkenaan kemudahan infrastruktur, saya mohon agar pemasangan lampu solar LED dapat disegerakan oleh kerajaan seperti di kawasan Seri Menanti, Jalan Utama ke Pekan Berampiran, Kalang dan kawasan hotspot Kemalangan seperti di Bulatan Kampung Intabuan serta Jalan Batu Lapan Sapong. Di Parlimen Tenom juga masalah jalan kampung, desa terlalu banyak yang dibiarkan begitu sahaja selepas ianya rosak. Oleh yang demikian, saya mohon Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyalurkan peruntukan bagi membaik pulih jalan-jalan kampung yang masih dive hingga sekarang. Tambahan lagi, terdapat banyak jalan raya yang masih menggunakan batu kerikil, gravel seperti jalan kampung Tomantalik dan juga kampung di daerah-daerah lain di kawasan Tenom itu. Oleh itu, saya meminta jalan raya batu kerikil ini dinaik taraf ke konkret dengan kadar segera. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon juga kerajaan mengambil perhatian serius kepada pekebun-pekebun yang menghadapi masalah getah yang terendah sejak 13 tahun yang lepas. Oleh yang demikian, kerajaan perlu mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah harga getah yang rendah ini. Tuan Yang di-Pertua, masalah kesesakan pelajar sekolah menengah di Tenom perlu diberi perhatian serius oleh Kementerian Pendidikan. Lebih-lebih lagi di kawasan Kemabong yang hanya mempunyai 2 buah sekolah, iaitu di SMK Kemabong dan SMK Citamata. Saya mohon agar kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan membina sebuah sekolah menengah baharu di kawasan Kemabong ataupun di zon Kuala Tomani bagi mengatasi masalah kesesakan pelajar di sekolah menengah. Selain daripada itu, banyak sekolah-sekolah dive perlu diberi perhatian lagi kerana banyak sekolah sering dilanda banjir yang telah merosakkan prasarana
sekolah tersebut di dua dun jagaan saya di Parlimen Tenom, iaitu Kemabong dan Melalap. Tuan Yang di-Pertua, isu kenaikan harga tiket penerbangan yang tidak menusabah ke Sabah dan Sarawak sehingga membebankan pengguna termasuklah pelajar yang belajar di Semenanjung ini. Kita sedia maklum untuk mendapatkan harga tiket yang murah ini, pelajar ini terpaksa menempat tiket penerbangan yang lebih awal. Namun apabila berlaku perubahan dalam jadual peperiksaan dan akademik mereka, pelajar ini terpaksa mengubah tarikh penerbangan mereka. Apabila perkara ini berlaku, pelajar-pelajar ini akan terpaksa menambahkan kos pembelian tiket baharu memandangkan harga tiket sedia ada telah naik dengan begitu tinggi. Justru itu, bagi menyelesaikan masalah ini, saya mohon agar pihak kerajaan mempertimbangkan cadangan saya agar menyediakan subsidi tiket kepada para pelajar daripada Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan sebaliknya. Kedua, menetapkan polisi harga rendah dan berpatutan untuk pelajar yang wajib dipatuhi oleh kesemua penyedia industri penerbangan menerusi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Selain itu, saya mencadangkan agar sebuah tabung khas musibah ditebuhkan bagi membolehkan para pelajar yang ditimpa musibah seperti keluarga sakit, kecemasan dan kematian dapat menggunakan peruntukan ini untuk membeli tiket dengan kadar yang segera. Yang terakhir, Tuan Yang Terpertua, dalam masa yang sama saya menyuruh agar pihak kerajaan memberikan keutamaan meneruskan segera permohonan ibu-ibu tunggal yang berdaftar di IKASI untuk mendapatkan kediaman projek perumahan rakyat termiskin dan rumah mesra rakyat di seluruh negara. Selain itu juga saya mencadangkan agar pihak kerajaan membenarkan tanah kerajaan yang tidak diusahakan diberikan kebenaran untuk dipohon oleh ibu-ibu tunggal ini bagi membina rumah dengan syarat tertentu bagi mengurangkan beban mereka. Okey, golongan. Okey. Dah banyak isu tu. Okey, terima kasih. Tuan Yang Terpertua, Sekian. yang terakhir, Ada lagi? penutup sah, Tuan Yang Terpertua. Ya. Saya memohon agar kerajaan yang telah membentangkan bajet peruntukan sebanyak 2023 ini dengan jumlah 388.1 bilion dapatlah dibelanjakan secara berhemah dan dipantau dengan teliti agar ianya berupaya mencapai sasaran dan objektif yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Akhir kata, saya menyokong belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun selaku Menteri Kewangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tenom. Saya jemput Kepung. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin bangkitkan 3 isu untuk pembahasan belanjawan tahun 2023 ini. Pertama-tama, Dewan Yang Mulia ini perlu memberi perhatian kepada keadaan kewangan Pharma Niaga Berhad. Syarikat ini menempatkan iklan di JobSeek dan memanggil diri sebagai one of the best GLC companies in Malaysia dengan izin. Tetapi syarikat tersebut mengalami kerugian bersih sebanyak 607.32 juta ringgit pada tahun lepas dan mungkin sudah berada di bawah kategori PN17. Jadi saya terpaksa tanya di sini beberapa soalan, Datuk Yang di-Pertua. Yang pertama, berapakah gaji dan allowance yang diterima oleh pengerusi, para pengarah dan CEO Pharma Niaga Berhad ini? Soalan yang kedua, siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian yang amat besar ini? Datuk Yang di-Pertua, heads will and must roll. Soalan yang ketiga, adakah dividen Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT akan terjejas akibat daripada kerugian Pharma Niaga Berhad yang terkini ini? Soalan yang keempat, adakah terdapat unsur pecah amanah atau rasuah dalam kerugian ini? Dan akhirnya, saya ingatkan kerajaan jangan sekali-kali bail out menyelamatkan Pharma Niaga dengan dana awam. Isu yang kedua, saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada kerajaan atas peruntukan sebanyak 3.4 bilion
ringgit bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini menunjukkan bahawa kerajaan prihatin dan memberikan keutama kepada golongan yang memerlukan seperti wanita dan warga emas. Namun saya ingin menggariskan bahawa Malaysia akan menghadapi masalah populasi yang semakin menua, aging population dengan izin. Dan kerajaan Malaysia tidak mempunyai satu polisi yang baik untuk menjaga kebajikan warga emas, khususnya warga emas yang miskin, bujang, berkahwin tetapi tidak mempunyai waris yang boleh menjaga mereka dan juga ada yang mempunyai penyakit kronik. Walaupun kementerian telah menyediakan pusat aktiviti warga emas, PAWE, tetapi di Parlimen Kepong, pusat PAWE berada di dalam kawasan PPR Pekan Kepong yang kurang akses bagi orang awam. Oleh itu saya ingin memohon agar kementerian dapat menubuhkan PAWE yang kedua di kawasan Parlimen Kepong yang mudah diakses oleh semua pihak. Selain itu saya berharap kerajaan dapat membina pusat jagaan orang tua awam, Old Folks Home dengan izin, di setiap 222 kawasan parlimen di seluruh Malaysia yang sepenuhnya dibiayai dan dioperasikan oleh kerajaan dengan kemudahan doktor, jururawat dan sebagainya 24 jam untuk warga emas yang layak. Isu yang akhir, saya ingin mengambil kesempatan untuk isu yang akhir, ya sini. Saya berasa kecewa dengan jumlah peruntukan yang kurang daripada 1 bilion ringgit yang diberikan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Sebagai sektor utama dalam ekonomi Malaysia sebelum pandemik COVID-19, pelancongan sangat penting untuk pendapatan negara dan lapangan pekerjaan. Bandar-bandar di seluruh dunia termasuk London, Tokyo dan Cairo sangat bergantung kepada pelancongan antarabangsa sebagai sumber utama pendapatan negara dan Kuala Lumpur tidak terkecuali dari trend ini. Pada tahun 2019, sektor pelancongan menyumbang sebanyak 15.9% kepada keluaran dalam negara kasar Malaysia dan menyerap lebih daripada 3 juta orang pekerja. Namun, peruntukan belanjawan 2023 ini yang diberikan tidak mencukupi untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar pelancongan antarabangsa yang bersaing dengan bandar-bandar lain di Asia Tenggara seperti Bangkok, Jakarta dan Singapura. Oleh itu saya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan semula dan memberikan peruntukan tambahan 500 juta ringgit untuk memulihkan industri pelancongan dan membantu operator pelancongan tempatan menjadikan Kuala Lumpur dan Malaysia setidaknya dalam tingkat 3 teratas destinasi pelancong di seluruh Asia Tenggara. Yang Berhormat. Saya juga, saya juga nak habis ke ataupun dah habis. Nak habis dah. Okey, kita bagi. Saya juga meminta agar Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dapat menyelesaikan program-program dan inisiatif yang akan dijalankan pada tahun ini untuk menarik pelancong tempatan dan asing ke Kuala Lumpur ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kita tangguhkan perbahasan hingga jam 2.30 petang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perbahasan masih lagi berlangsung berkenaan dengan perbahasan belanjawan 2023. 27 ahli parlimen yang akan membahaskan rang undang-undang pembekalan 2023. Terima kasih kerana menonton langsung dari parlimen untuk hari ini. Kita akan bersambung esok dan juga teruskan siaran anda di saluran berita